Jom masak bersama Mukti. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mukti. Okey, di Mukti Channel. Di resipi kali ni Mukti nak kongsi dengan anda resipi ayam goreng kerinting. Baik, mula-mula kita sediakan 4 ketul ayam. Baik, untuk 1 ketul ayam tu Mukti potong kecil-kecil, bahagikan antara 4 bahagian ataupun 5 bahagian. Okey. Ayam ni kita potong kecil-kecil pun tak apa, sebab nanti kita akan salutkan dia dengan tepung. Jadi yang kecil tu dia akan nampak besar sikit lah. Kita bersihkan lah. Okey. Lepas tu kita akan tuskan ayam tersebut. Okey, baik, inilah antara tepung yang Mukti gunakan. Okey, tepung bistari. Okey, yang pedas, dan pastikan ada juga tepung bistari yang berasa bawang putih. Okey, untuk pengetahuan, Mukti guna tepung bistari yang bawang putih ni adalah ganti kepada bawang putih. Jadi kita tak perlu tumbuk lagi bawang putih nak masukkan dalam perapan ayam tu. Cukup hanya guna tepung bistari perasa bawang putih ni je. Lepas tu cili, tepung bistari yang perasa pedas. Okey, sebenarnya dalam kandungan tepung ni dah semua cukup lengkap tau. Garam, perasa, perasa bawang putih, perasa pedas, semua dah lengkap. Okey. Jadi tak perlu tambah garam atau perasa lagi, dan sedikit lada hitam. Okey, lada hitam ni tak kisahlah. Okey, jenama apa? Serbuk lada hitam lah. Okey, kalau pandai buat sendiri lagi bagus. Okey lah. Okey, tak kisahlah ya. Jangan serbuk lada hitam. Okey, baik. Dan tepung gandum. Okey, baik. Mula-mula Mukti masukkan 1 sudu tepung bistari perasa bawang putih. Okey, ini ganti kepada bawang putih. Jadi tak perlu lagi nak tumbuk bawang putih nak masukkan. Okey, lebihkan sikit pun tak apalah. Tengok pada ayam lah. Okey, 1 ataupun 2 sudu. Okey, lepas tu Mukti masukkan serbuk cili. Okey, serbuk cili ni kalau nak pedas lebihkanlah. Mukti masuk 1 sudu serbuk cili dalam ayam. Tapi tengok pada ayam kita lah, banyak sikit ya. Okey, lepas tu masukkan tepung bistari yang perasa pedas tadi. Okey, 2 sudu Mukti masukkan untuk perapan ayam ni. Okey, 1 sudu tepung bistari bawang putih dan 2 sudu tepung bistari perasa pedas, dan sedikit lada, serbuk lada hitam. Okey, lepas tu kacau-kacau lah. Okey, ini untuk perapan. Okey, untuk tepung dia belum lagi ya. Ini untuk bahan A. Lepas tu campurkan dengan sedikit air. Sebab ni kita akan perapkan ayam ni selama 2 jam. Okey, kalau kita perapkan dia kat luar tanpa masuk peti ais, cukup hanya 2 jam saja ya. Tak perlu lama sangat. Tapi kalau kita masuk dalam peti ais, boleh kita biarkan perapkan dia semalaman. Lepas tu pagi tu baru goreng lagi, sedap lah. Maknanya perapan dia tu dah meresap masuk dalam ayam lah. Tapi kalau untuk kita letak kat luar, cukup hanya 2 jam pun dia dah meresap lah. Okey, dah sedap. Okey, lepas tu Mukti gaul-gaul lah sebati, biar tepung tu tersalut lah dekat ayam tu. Okey, lepas tu Mukti akan biarkan selama 2 jam, tutup. Biarkan selama 2 jam ataupun 3 jam ke, lebih kurang macam tu lah, boleh lah. Okey, supaya dah meresap semua bahan-bahan tadi tu, memang sedap lah dalam isi ayam tu kan. Okey, nampak tak? Ini ayam yang kita dah perap tadi selama 2 jam. Okey, kita perapkan kat luar lah selama 2 jam. Okey, dan ni air sejuk dalam peti ais. Perlu air sejuk, ataupun air yang daripada air kowe yang dah sejuk tu. Okey, ni Mukti memang guna air kowe lah dekat rumah. Okey, ni penapis. Okey, ini yang bahan kita perlu ada ya. Dan penutup. Okey, bekas penutup, bekas dan ada tutup. Okey, ini tujuan apa? Untuk kita goncangkan ayam kita tadi tu, supaya tepung yang kita buat tadi tu betul-betul tersalut dengan ayam. Okey, ini bekas. Okey, bekas tadi tu. Okey, dimasukkan tadilah macam apa, bahan-bahan yang Mukti nyatakan tadi ya. Okey, antara contohnya cili, sebut cili ni kalau nak rasa pedas lebihkanlah ya. Okey,
tepung gandum 3 sendok. Okey, lepas tu ni apa ni? Ni sedikit bikarbonat. Tersasu pula. Sedikit bikarbonat, tepung gandum, tepung bistari bawang tadi, tepung bistari pedas tadi. Itu je bahan-bahan untuk salut tepung dia. Okey, ni ayam yang kita dah perap tadi. Okey. Ayam ni kita akan masukkan dalam bekas dia. Bekas yang kita dah letak bahan-bahan. Ikut je macam dalam video yang Mak Teh sediakan tu ya. Maksudnya sikit demi sedikit lah, sebab bekas penutup ni pun kecil kan. Okey. Ni sebenarnya nak gaul dengan tangan pun boleh. Tapi pastikan tangan kita tu betul-betul kering dan bersih. Jangan ada tersalut tepung. Nanti tepung tu tak akan melekat dekat ayam. Jadi kalau masukkan dalam bekas yang tutup ni senang. Jadi tangan kita pun tak comot lah. Okey, masukkan 3 ketul ayam. Ngam-ngam dengan bekas tu lah. Okey, kalau anda ada bekas besar lagi senang lah, boleh letak banyak kan. Sebab ni sikit, jadi Mak Teh letak sikit lah. Okey, lepas tu dah gaul-gaul. Okey, dah gaul, dah celup tepung. Untuk ni satu celup tepung yang pertama. Okey, lepas dah tersalut tepung tu, celup ke dalam air sejuk tadi. Okey, air dalam peti ais ataupun air koi pun boleh lah. Okey, celup ke dalam air sejuk dan toskan. Itu perlu Mak Teh guna penapis supaya kita toskan air tu, biar ada air dia tu turun kat bawah lah. Tapi pastikan celup dalam air yang sejuk. Okey, ini untuk celupan pertama. Pastikan kalau nak tebal, kriuk-kriuk ayam tu nak tebal, kena 3 kali celupan tepung yang sama. Dan celup juga dalam air sejuk yang sama. Ulang perkara yang sama sebanyak 3 kali. Nanti tepung yang tersalut pada ayam tu memang akan tebal dan kriuk-kriuk kerinting dia tu banyak lah. Okey, Mak Teh dah celup untuk pertama kali tadi. Okey, ni untuk celupan yang kedua. Okey, sebenarnya untuk celupan yang kedua pun, kalau anda dah goreng tu, dia dah nampak dah kriuk-kriuk dia. Tapi kalau anda nak lagi tebal kriuk dia tu, biar nampak ayam tu nampak besar kan, celup lagi sekali. Ulang proses yang sama. Okey, lepas tu goncang-goncangkan macam Mak Teh buat dalam video tu lah. Anda pasti boleh buat, boleh ikut. Senang je sebenarnya. Kalau ikut step by step ni, insya-Allah pasti jadi. Dan ayam yang kita hasilkan tu memang kriuk dia memang tebal, rangup dan memang sedap lah. Okey. Kalau nak tebal, eloknya 3 kali celupan air dan 3 kali celupan tepung. Okey, goncang macam biasalah. Okey, lepas tu kalau nak ambil, pastikan pemegang ayam tu, penyepit tu bersih tau, tak ada tepung yang melekat. Barulah tepung tu dia tersalut betul dengan ayam tu. Okey, pastikan bersih lah penyepit tu. Okey, nampak tak kerinting dia? Tebal kan? Ini yang kali kedua Mak Teh buat ni. Okey, kalau anda nak tebal lagi, anda celup lagi sampai 3 kali. Celup 3 kali lagi dia tebal. Lagi kriuk dia memang cantik lah. Memang rangup dan isi dalamnya jangan risau. Memang isi dalam dia memang masak lah. Okey, lepas tu panaskan minyak. Minyak pastikan minyak tu banyak ya. Kalau boleh guna dalam periuk lah. Periuk kan dia minyaknya boleh naik tinggi kan, daripada kuali tu dia lepeh, jadi dia tak sepenuhnya lah. Seeloknya dalam periuk lah. Okey, panaskan, goreng. Gorenglah sehingga garing. Nanti anda akan dapat hasilnya macam mana. InsyaAllah memang sedap, rangup dan memang sebiji macam KFC ala-ala McD gitu. Okey, anda kena cuba tau cara Mak Teh ni. Balik-balikkan pastikan api tu pun jangan kena pandai tengok apinya ya. Okey, pastikan sehingga garing lah. Nampak tak kriuk-kriuk dia tu? Kalau 3 kali celupan lagi tebal. Biasa ini proses ulangan lah Mak Teh tunjuk ya. Okey. Tak ada. Nampak tak? Inilah hasilnya. Nampak tak kriuk dia tu tebal kan? Tebal dan rangup tau. Memang masak kat dalam pun memang masak. Okey. Nampak isi dia pun memang masak dalam tau. Kriuk dia pun memang rangup, tebal dan memang sedap. Dengan tepung bistari tu memang dah cukup rasa dah sebenarnya.
Masa gigit panas-panas tu memang rasa sedap betul lah. Rasa Okey, macam baiklah, ala sampai di McD sini dan dulu apa perkongsian Mok Teh. KFC Moga gitu. bermanfaat. Itulah kalau Dan nak tahu moga anda video try ini, dan cuba boleh buat menjadi resipi ayam rujukan kerinting anda by semua, Mok Teh ni. insya-Allah. InsyaAllah Bye, segala sampai ilmu yang jumpa Mok Teh lagi. kongsikan kat sini Assalamualaikum. Mok Teh dah halalkan. Moga bermanfaat untuk anda semua. Dan kepada yang nak buat untuk jualan pun silakan boleh boleh ambil resipi Mok Teh ni. Okey, tak kisah. Okey, Mok Teh apabila dah buat video ni, Mok Teh dah halalkan dah semua segala ilmu-ilmu yang Mok Teh kongsikan dalam ni, insya-Allah.